Olimpik, tamasya keramat adalah kemuncak segala-galanya kepada atlet. Bagi Malaysia pula, harapan kian menggunung. Sejak penyertaan pertama pada 1956 di Melbourne, atlet silih berganti berusaha mencari emas pertama namun tidak kesampaian. Tempoh 56 tahun seusia negara kita mencapai kemerdekaan adalah tempoh penantian yang amat lama. Kini pada bulan Julai nanti, Malaysia akan cuba buat kali ke-14, kali ini di bumi London. We have to believe this. Saya kena percaya. Kalau saya tak percaya, apa guna saya buat kerja ni semua? The most important thing, kita kena kongsi impian jurulatih dan atlet. I think it's time for us to win the gold medal. Ya? Program Road to London hasil inisiatif Kementerian Belia dan Sukan dilaksanakan pada Februari 2009 sejurus selepas Olimpik Beijing 2008 berakhir. Ia jelas membuktikan komitmen pengurusan tertinggi sukan negara bagi menghadapi Olimpik London 2 bulan lagi. Komitmen yang tidak lain tidak bukan menggapai satu-satunya harapan masyarakat, iaitu merintis emas pertama negara di tamasya penuh keramat ini. Matlamat kita pingat emas yang pertama. Tapi pernah saya sebut dalam jangkauan. Bahasa Inggeris kata within reach. Maknanya kalau dia lompat lebih sikit, dia boleh capai lah benda tu. Jadi within reach ataupun dalam jangkauan saya pernah sebut 4. Datuk Lee Chong Wei dia nombor 1 dunia. Azizul Hasni Awang, Pandalila Renong, Ku dan Tan. Jadi ini 4 yang saya rasa dalam jangkauan. Kalau kita bernasib baiklah, insya-Allah. Apapun, untuk menterjemah usaha dari program Jejak ke London 2012 ini kepada kilauan emas, bukan semudah memperkatakannya. Dari sejarah pembabitan negara di Olimpik sejak 1956, hanya badminton yang mampu mendekati sasaran emas. Acara sukan lain gagal menghasilkan sebarang pingat. Program ni bermula seawal tahun 2009 dengan tujuan untuk menyediakan satu kumpulan atlet yang bukan setakat mampu bersaing tapi mampu memberikan pingat emas yang pertama untuk negara. Selepas 3 tahun program ini dilancarkan, beberapa acara dilihat mampu menembusi halangan psikologi itu. Antara yang paling menonjol ialah acara memanah, terjun, berbasikal trek dan menembak. Pada masa yang sama, badminton terus menjadi sandaran pingat. Peningkatan bola sepak negara sejak memenangi pingat emas di Sukan SEA Laos 2009, juara Piala AFF Suzuki pada Disember 2010 dan mempertahankan emas di Sukan SEA Jakarta 2011 sudah cukup melayakkan skuad bola sepak diserapkan ke dalam program ini. Tidak ketinggalan, sukan tradisi Olimpik negara iaitu hoki. Justru, agenda utama program ini ialah merintis emas pertama. Harapan rakyat terlalu tinggi lah untuk melihat pingat emas yang pertama kita capai di tamasya sukan Olimpik London nanti, dan saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang mustahil. Untuk memberi peluang atlet bersaing dan menggapai pingat dengan menjadi yang terbaik di kalangan atlet Olimpik yang terbaik, peluang itu adalah menjadi tanggungjawab kepada pelbagai pihak untuk menyediakannya. Pihak yang paling utama adalah Majlis Sukan Negara. Sebagai agensi kerajaan yang bertanggungjawab mengurus sukan prestasi tinggi, sudah tentu MSN bertanggungjawab dalam menyusun program latihan untuk atlet kerana dana semua dibiayai oleh MSN. Secara dasarnya, program Jejak ke London ini adalah perkara yang menjadi amalan kepada badan-badan sukan ini.
seperti hubungan Majlis Sukan Negara dengan persatuan-persatuan sukan kebangsaan serta peranan Institut Sukan Negara mempertingkatkan prestasi atlet untuk berdaya saing di kejohanan bertaraf dunia. Kita bekerjasama dengan jurulatih untuk mengadunkan suatu balance ataupun suatu package sokongan perubatan dan sains sukan untuk menyokong dan membantu atlet mencapai prestasi optima. Tetapi akhirnya on the day itself, atlet kena jalankan tanggungjawab dia. Program Jejak ke London 2012 melibatkan 7 acara yang membabitkan 76 atlet. Daripada mereka inilah harapan tersandar untuk pingat Olimpik negara. Namun, sebelum impian pingat itu mampu dicapai, setiap seorang daripada mereka perlu mengharungi pelbagai rintangan untuk layak secara merit. Dan merit yang ditetapkan oleh Majlis Olimpik Malaysia mahupun Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa bukanlah mudah. Kita pun memastikan atau memberi peluang kepada semua atlet yang ada harapan untuk mencapai taraf kelayakan untuk Sukan Olimpik London. Pasukan bola sepak menunjukkan peningkatan apabila berjaya mara ke peringkat terakhir kumpulan Zon Asia. Namun harapan negara musnah apabila skuad Harimau Muda gagal melepasi rintangan Jepun, Syria dan Bahrain. Bersamanya harapan mengulangi sejarah skuad Olimpik Munich 1972 dan Moskow 1980 berakhir. Ini merupakan pemain-pemain muda yang akan membarisi pasukan negara pada masa akan datang, di mana dalam masa 5-6 tahun saya percaya mereka akan bertambah matang dan akan membentuk satu pasukan negara yang cukup kuat, bukan di dunia tetapi mungkin dalam peringkat Asia. Episod bola sepak harus ditinggalkan menjelang Olimpik London 2012. Tumpuan kini terarah kepada acara sukan yang lebih menjanjikan pulangan kepada harapan pingat negara. Jika sebelum ini Dato' Lee Chong Wei disandarkan harapan besar, terutama selepas kejayaan All England dan pingat perak Olimpik Beijing 2008, kini atlet lain muncul untuk memburukan pingat dan mencipta kegemilangan di London nanti. Dalam konteks sukan-sukan besar badminton, China bermain strategi dalam mengatur siapa yang harus bertemu dengan Chong Wei. Macam mana dia main, kalau mereka bertemu antara mereka akan buat walkover dengan cara kecederaan dan sebagainya. Itu kita lihat sejak 3-4 tahun dahulu. Itu adalah strategi dan sukan. Sukan tu bukan melihatkan dari segi gentlemanship lagi, tapi about strategi. Tiupan harapan yang dihidangkan di muka akhbar dan paparan di skrin media elektronik turut dihamburkan ke atas atlet seperti dari acara berbasikal melalui Azizul Hasni Awang dan Josiah Ng serta pelumba tunggal wanita Fatihah Mustafa. Persaingan antara Josiah dan Azizul dalam mencari tempat untuk acara Kirin atau sprint adalah cukup sihat. Kerana setidak-tidaknya kita ada 2 pelumba yang mampu memberi saingan antara satu sama lain. Saya rasa keyakinan dan kemahuan dia cukup tinggi. Pasal dia dari dulu memang dia dah sasarkan pingat emas Olimpik. So dia dah tahu apa yang dia nak dan itu yang dia kejar. Selain dari acara berbasikal, yang paling menonjol adalah acara terjun dengan Pandelela Rinong dan Brian Nixon Lomas, antara atlet yang prolifik dan berkeupayaan tinggi di London nanti. Seramai 8 penerjun elit negara akan menyertai 11 acara dan skuad kali ini adalah yang teramai sejak Olimpik 2000 di Sydney. So yeah, there is a very big change. You know, before there is diving, it's like a zero. The Canada is get a medal is in the SEA Games. You know, it's very funny. It's some cases it's training just a star, but it's after 10 years. There's a very big change. Now it's a very strong team in the world, I think. Di lapangan memanah, Cheng Chu Sian
dan rakan dikatakan berada tidak jauh dari pasukan handalan dunia seperti Korea Selatan. Ia memberi penanda negara kita mempunyai harapan untuk mencapai matlamat yang disasarkan. Sekurang-kurangnya, dengan kehadiran mereka ini, kita boleh memasang impian. Chu Xian harus menjadi pemimpin dalam skuad kali ini untuk memastikan kita tidak pulang dengan tangan kosong. Dalam pada itu, dari hendapan penembak tepat, mungkin ada sesuatu yang negara boleh harapkan dari bidikan wanita ini, Nur Suryani Muhammad Taibi.